Shalom saudara-saudari, bertemu kembali kita di dalam Rhapsody of Reality Malaysia TNI. Pada pagi ini saya akan membawakan saudara-saudari merenungkan satu lagi tema yang dibawakan oleh Pastor Chris yang berbunyi begini, Tahta Pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam tubuh itu, baik ataupun buruk, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Tahta pengadilan Kristus berbeza daripada tahta penghakiman putih yang besar. Tahta penghakiman putih yang besar adalah penghakiman yang paling menggerunkan daripada segala penghakiman, dan ia dihaskan untuk orang yang berdosa. Tahta pengadilan Kristus adalah untuk kita, orang Kristian, di mana kita menerima ganjaran kita setiap seorang demi seorang daripada Tuhan, dan bukannya secara berkumpulan, supaya setiap orang memperolehi apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam tubuh itu, baik ataupun buruk. Perhatikan apa yang Alkitab katakan dalam tubuh itu. Ini merujuk kepada tubuh Kristus. Apabila kamu dilahirkan semula, kamu telah dibaptiskan di dalam tubuh Kristus, dan kamu telah berada di sana sejak dari hari tersebut. Sejauh mana kamu telah berfungsi dalam tubuh itu? Adakah kamu telah melakukan kebaikan atau kejahatan dalam tubuh itu? Berhati-hatilah dengan apa yang kamu lakukan di dalam tubuh Kristus, kerana setiap orang akan menerima ganjaran daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam tubuh tersebut, sama ada baik atau buruk. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah, kerana ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, setiap lutut akan bertelut kepadaku, dan setiap lidah akan mengaku bahawa aku Allah. Rujukan ini kita dapat ambil daripada Roma 14 ayat 10 hingga 11. Di tahta pengadilan Kristus, tidak ada seorang pun daripada kita di dalam Kristus akan dikutuk. Kerana itu janganlah menghakimi apapun sebelum saatnya, sampai Tuhan datang. Dia akan menerangi hal-hal yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan menampakkan niat-niat hati. Maka setiap orang akan menerima pujian daripada Allah. 1 Korintus 4 ayat 5. Kita semua akan dipuji, walaupun ia merupakan penghakiman di mana kita akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang kita telah lakukan. Sesetengah orang mungkin bertanya, bagaimana dengan perkara-perkara buruk yang mungkin dilakukan oleh orang Kristian? Jawapannya ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 13 hingga 15, yang berbunyi begini, setiap pekerjaan orang akan nampak kelak, kerana hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan dinyatakan dengan api, dan api itu akan menguji setiap pekerjaan orang. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, namun demikian seperti melewati api. Lakukanlah lebih banyak perkara untuk Tuhan, dan layanilah dia dengan sepenuh hatimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, aku mengucap terima kasih atas keistimewaan dan peluang untuk mengambil bahagian dalam penyebaran Injil. Aku menantikan dengan penuh teruja untuk hari yang hebat itu, di mana aku akan berdiri di hadapan-Mu dan menceritakan segala apa yang telah aku lakukan di dalam tubuh itu. Aku bersukacita sepenuhnya, kerana aku tahu bahawa semua pelayanan dan pengorbananku untuk kerajaan adalah tidak sia-sia. Betapa gembiranya hari itu nanti. Amin. Sebagai renungan tambahan, kita dapat merujuk di dalam Wahyu 22 ayat 12 dan 1 Korintus 9 ayat 24 hingga 25.
Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.